Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan tajuk. Okey, tajuk kita dah masih lagi tentang perlembagaan. Dan kalau pelajar-pelajar semua tengok di slide ini adalah satu artikel tentang keluhuran perlembagaan ya. Okey, keluhuran perlembagaan kita dah tengok dalam pelajaran yang lepas. Okey, apa dia keluhuran perlembagaan? Okey, keluhuran perlembagaan maksudnya perlembagaan itu dianggap sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang suci yang perlu diikuti sebagai panduan oleh pemerintah dan juga rakyat, ya. Tidak siapa boleh mempertikaikan. Contohnya kalau kita lihat di sini mengatasi kuasa yang di Pertuan Agong, ya, kita tengok yang ciri-ciri keluhuran perlembagaan kat situ. Ini sebagai revision saja kan. Okey. Okey, yang ni ya. Mengatasi kuasa yang di Pertuan Agong. Okey, apa maksud mengatasi kuasa yang di Pertuan Agong? Maksudnya apa? Keluhuran perlembagaan merujuk kepada tingginya, sucinya perlembagaan Malaysia ya, yang kita ada, yang membentuk kerajaan negara kita, yang menentukan bagaimana negara kita harus diperintah, harus ditakbirkan, dan ketua negara Malaysia iaitu Yang di-Pertuan Agong sendiri memerintah ataupun berkuasa ke atas negara Malaysia mengikut apa yang ada dalam perlembagaan Malaysia. Contohnya kita tengok perisytiharan darurat, kesan daripada pandemik COVID-19 adalah mengikut perkara 150 Perlembagaan Malaysia, ya, bukan suka-suka hati sahaja yang Tuan Agong boleh isytiharkan darurat. Okey, kita lihat juga dekat yang kedua di sini. Perlembagaan Malaysia dianggap luhur kerana mengatasi kuasa parlimen. Ya, apa dia kuasa parlimen? Parlimen terdiri daripada Majlis Perundangan, Majlis Kehakiman dan juga Majlis Kerja atau Eksekutif. Ya, jadi semua kuasa tersebut, contohnya yang majlis mahkamah-mahkamah ya, majlis kehakiman, mahkamah-mahkamah yang ada ya, termasuk mahkamah tinggi, mahkamah section, magistrate ya, semua mahkamah. Dia ada banyak peringkat mahkamah ya. Dan kalau kita lihat Dewan Perundangan, Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Kabinet kena patuh kepada apa yang telah diaturkan dalam Perlembagaan Malaysia. Itu maksudnya mengatasi kuasa parlimen. Parlimen tidak boleh memerintah sesuka hati. Ya, Perdana Menteri tidak boleh memerintah sesuka hati kerana ianya telah termaktub ya, dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa kerajaan kita adalah kerajaan demokrasi berparlimen, beraja, berperlembagaan. So Perdana Menteri tak boleh tiba-tiba nak ubah jadi diktator ataupun dia nak ubah jadi presiden dengan mengenepikan Raja-Raja Melayu kerana ianya tidak dibenarkan sama sekali ya, kerana dia harus memerintah mengikut Perlembagaan Malaysia. Itu maksudnya keluhuran, ketertinggian, keagungan perlembagaan ya. Dan seterusnya kalau kita lihat juga dekat sini mengatasi mahkamah. Okey, kenapa mengatasi mahkamah? Mahkamah akan diketuai oleh Ketua Hakim Negara, diketuai ya, oleh Ketua Hakim Negara dan ada hakim-hakim setiap mahkamah. Dan bagaimana hakim-hakim menjatuhkan hukuman ke atas pesalah ya, dengan cara pembuktian ya, pembuktian kesalahan. Seseorang yang didapati bersalah tidak akan dijatuhkan hukuman bersalah selagi ianya belum dibuktikan. Ya, kita ikut sistem mana tu? Sistem mana? Sistem apa? Yang kita belajar dalam tingkatan 4. Yunani, sistem Yunani ya. Tamadun Yunani kan. Seorang tidak akan bersalah jika tidak dibuktikan bersalah. Sebab tu kita ada peguam bela dan peguam cara. Okey, peguam bela akan mengemukakan bukti-buktinya
evidence untuk menyatakan tentang anak guamnya. Okey, mereka berbicara, berbahas di mahkamah dan hakim akan menentukan. Ya. Okey. Seterusnya, saya tak akan lihat semua, ini lihat sebagai revision ya. Okey, mahkamah ada kuasa untuk batalkan akta atau undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Yang ini pun Madam dah bagi tahu sebelum ini bahawa apa juga undang-undang yang mengatasi perlembagaan akan terbatal dengan sendirinya. Itu menunjukkan ketertinggian perlembagaan Malaysia, keagungan perlembagaan Malaysia. Ya. Okey. Seterusnya, kita tengok peruntukan utama. Ini tajuk kita hari ini. Iaitu peruntukan utama perlembagaan Malaysia tentang kewarganegaraan. Okey, yang ini penting, ini selalu masuk dalam soalan objektif ya. Okey. Perlembagaan perkara 14 hingga 31 ya. Okey, tengok dekat sini. Perkara 14 hingga 31 tentang kewarganegaraan. Okey, maksudnya bagaimana seseorang boleh mendapat kewarganegaraan Malaysia. Okey, yang pertama, melalui kaedah pemerolehan. Kaedah pemerolehan. Okey, iaitu kuat kuasa undang-undang. Okey. Kuat kuasa undang-undang. Siapa yang boleh dapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang? Siapa yang ada buku LP ya, boleh tengok muka surat 22. Majoriti rakyat Malaysia mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Okey, contohnya orang-orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia 16 September 1963. Okey. Dan kita semua mengikut mendapat kewarganegaraan mengikut pendaftaran ke, naturalisasi ke, penggabungan wilayah. Kita lahir di Malaysia dan ibu bapa kita adalah orang Malaysia, ataupun sebelum pembentukan Malaysia kita lahir di tanah Melayu. Ibu bapa kita, datuk nenek kita adalah penduduk asal tanah Melayu. Jadi kita menjadi warga negara Malaysia secara automatik ataupun kuat kuasa undang-undang. Jangan tak tahu pula yang tu Nanti orang tanya, awak warga negara mana? Entah aku ni warga negara mana, Malaysia ke, Nigeria ke? Tak pasti lagi. Ni parah dah macam tu kan. Melalui kuat kuasa undang-undang. Tetapi jika seseorang itu bukan warga negara Malaysia secara asalnya, bukan penduduk Bumi Putera, ya, mereka boleh mendapat kerakyatan melalui pendaftaran, ya, melalui pendaftaran. Okey, pendaftaran macam mana? Okey, katalah seorang wanita dia berkahwin dengan warga negara Malaysia. Kita ambil seorang wanita pekerja Indon lah kita katakan. Ada trend sekarang kan, made Indon ni kan. Datang Malaysia bekerja, bukan nak bekerja saja tapi nak cari suami sekali kan. Dia buat apa? Dia kahwin dengan majikan dia. Okey, bagaimana dia nak dapat kerakyatan Malaysia? Melalui pendaftaran. Jadi suami dia akan mendaftarkan dia sebagai isteri dan memohon kerakyatan Malaysia melalui pendaftaran. Okey, tapi ada syarat dia lah ya. Mesti 2 tahun. Okey, bermastautin 2 tahun sebelum tarikh permohonan dan berniat untuk bermastautin tetap serta berkelakuan baik. Tu syarat dia. Okey, katalah besok awak pergi belajar overseas kat Rusia. Awak kahwin dengan orang Rusia. Boleh tak isteri awak memohon warga negara Malaysia? Awak balik ke Malaysia, awak daftarkan dia untuk mohon pendaftaran. Selepas 2 tahun dia duduk di Malaysia, so kita boleh, awak boleh daftarkan dia memohon kerakyatan Malaysia. Ya. Okey, tapi isteri awak tak boleh 2 kerakyatan. Mesti 1 saja kerakyatan. Ya. Malaysia ataupun Rusia, salah satu. Okey. Okey, yang ketiga ialah melalui kaedah naturalisasi atau masukan. Apa dia maksudnya naturalisasi atau masukan? Okey, kita tengok. Kaedah naturalisasi
dalam apa-apa keadaan khas yang difikirkan sesuai ataupun atas permohonan seorang yang berumur 21 tahun atau lebih dan pemohon bukan warga negara memberikan perakuan naturalisasi sekiranya orang itu telah bermaksud hati di dalam persetujuan bagi tempoh yang dikendaki dan berniat berbuat demikian secara tetap, berkelakuan baik dan mempunyai pengetahuan memadai dalam bahasa Melayu. Okey, maksudnya di sini dia tak berkahwin dengan orang Malaysia, ya, sama ada lelaki atau perempuan, tetapi dia dah duduk lama di sini. Okey, dia bekerja. Katalah dia rakyat, kita ambil rakyat Pakistan lah kan. Okey, Pakistan, dia dah duduk lama dah di Malaysia, bekerja di sini, betul ada perusahaan di sini, ada bisnes kat sini ya. Dia berkelakuan baik, dia dah duduk lebih daripada 10 tahun di Malaysia ya. Jadi dia nak mohon kerakyatan Malaysia. Boleh ya, dengan cara masukkan atau naturalisasi ya, tapi ada syarat-syarat dia lah. Kalau dia baru datang sini, contohnya orang Myanmar kan, Myanmar kan, datang sini kerja pakai permit, tak ada pakai kad yang kad pelarian tu, NSCR tu kan, kad pelarian, datang sini sepatutnya dia tak boleh bekerja dan dia tak boleh memohon kerakyatan. Tak boleh sebab dia datang sini atas permit kerja. Okey, dia tak boleh memohon kerakyatan. Jangan suka-suka hati kata saya nak mohon kerakyatan, saya juga menyumbang kepada pembangunan Malaysia kan. Saya nak hak yang sama. Yang itu mau kena tendang tu kan. Orang kata dah bagi betis nak peha kan. Baru-baru ni kan ada viral kan, apa nama tu, warga Myanmar Myanmar ke mana? Rohingya. Bangladesh ke mana? Rohingya kan. Nak mohon kerakyatan Malaysia sebab kata dia banyak dah duduk sini, lepas tu dia pun buat kerja kat sini, dia pun ada bisnes kat sini, ada isteri kat sini kan. Tak boleh, dia tak boleh suka-suka hati nak mohon kerakyatan Malaysia. Ini kalau dia dah lama duduk di sini, berkelakuan baik, boleh berbahasa Melayu dengan baik, berumur 21 tahun ke atas dan dia kena tinggal menetap di Malaysia melebihi daripada tempoh 10 tahun berturut-turut. Baru boleh mohon secara naturalisasi atau masukkan ya. Itu pun bergantung kepada Jabatan Pendaftaran Negara, adakah ianya diluluskan ataupun tidak ya. Okey, seterusnya melalui cara penggabungan wilayah. Okey, penggabungan wilayah maksudnya sebagai contoh, sebelum pembentukan Malaysia dulu, Sabah Sarawak belum merdeka kan. Jadi masukkan Sabah Sarawak dalam tanah Melayu, jadi secara automatik penduduk Sabah Sarawak menjadi warga negara Malaysia. Okey, dan let's say lah kata selepas perubahan Malaysia sekarang ni, ada wilayah yang kita dapat takluki dan kita gabungkan ke dalam Malaysia dan warga rakyat negara tersebut automatik menjadi warga rakyat Malaysia. Okey, jadi ada 4 cara untuk memperoleh perlembagaan. Secara detailnya awak boleh tengok lagi di dalam perkara 14 hingga 31 dan secara ringkasnya ada 4 cara, iaitu melalui kaedah pemerolehan kewarganegaraan. Yang pertama melalui kuat kuasa undang-undang. Okey, kuat kuasa undang-undang, majoriti daripada kita adalah melalui kuat kuasa undang-undang. Yang kedua melalui pendaftaran. Ini bagi suami atau isteri yang warga negara luar yang ingin mendaftarkan pasangan mereka sebagai warga negara Malaysia. Perlu juga ada syarat-syarat yang ditetapkan dekat situ kan. Ada syarat-syarat lain, antaranya apa? Dia dah duduk lebih daripada 2 tahun di Malaysia, berkelakuan baik, boleh berbahasa Melayu kan, dan sijil nikah yang sah. Bukan sijil nikah yang tidak sah ya. Kahwin lari dekat Siam contohnya kan. Nikah dekat Siam. Nikah dekat Siam dengan rakyat Indonesia sebab isteri pertama tak izinkan. Kahwin lari lah tu. Itu sijil dia tak sah. Tak tahu siapa yang nikahkan, imam mana
Kan? Lepas tu dia tak daftar pula dekat Malaysia, dekat Jabatan Agama Islam. Macam mana nak sah? Maksudnya sini pendaftaran ni, pernikahan tu perlulah sah di sisi undang-undang. Ya. Kemudian yang ketiga, perolehan melalui naturalisasi. Yang ini bagi warga yang berumur 21 tahun ke atas dan telah menetap lebih daripada 10 tahun di Malaysia. Kan? Yang keempat ialah melalui penggabungan wilayah. Ya, dengan cara memasukkan dengan cara mungkin bukan penalukan, kita ada penalukan ya. Kita memasukkan wilayah-wilayah yang berada di luar daripada jajahan takluk Malaysia ke dalam Malaysia dan rakyat tersebut secara automatik menjadi warga negara Malaysia secara perolehan penggabungan wilayah. Okey. Dan setelah kita mendapat kewarganegaraan, adakah taraf kewarganegaraan kita boleh dilucutkan? Maksudnya kita boleh dilucutkan daripada hak warga negara. Bagaimana? Okey, pertama melalui penolakan. Okey, pertama melalui penolakan. Apa maksud penolakan di sini? Apa maksud penolakan? Dia nak mohon warga negara lain. Contohnya dia duduk Malaysia, dia belajar kat Rusia, dia nak mohon warga negara Rusia. So dia akan hilang taraf warga negara sebab tidak boleh ada dua kewarganegaraan dalam satu masa. Dia kena ada satu. Kalau dia warga negara Malaysia, dia nak mohon pula warga negara Rusia. Tak boleh lah macam tu. Itu maksudnya penolakan, dia kena pilih. Ataupun pelucutan. Bagaimana seseorang warga negara boleh dilucutkan dari warga negara apabila ianya dilucutkan. Dilucutkan oleh siapa? Dilucutkan melalui mahkamah. Bagaimana boleh dilucutkan? Okey, bagaimana ianya boleh dilucutkan? Yang ini biasanya melibatkan pengkhianat negara. Sepatutnya mereka yang ambil rasuah kan, bocorkan maklumat negara kan. Yang ni kalau dah didakwa dan didapati bersalah, boleh dilucutkan. Ya, kalau zaman pemerintahan Sultan Ottoman Empire kat Jan Turki Uthmaniyah kan. Saya suka bagi contoh kat Jan Turki sebab satu contoh kerajaan Islam yang sangat kuat, sangat agung pada masa dahulu kan. Okey, kita tengok siapa yang jadi traitor, betrayal, mereka akan jatuhkan hukuman pancung. Ya, sultan sendiri yang akan pancung mereka ni. Ya, sebab mereka jadi seorang pembelot ya kepada negara. Sebenarnya negara kita ramai je yang jadi pembelot kepada negara. Tapi sebab kita terlalu bertoleransi kan. Terlalu bertoleransi. Beri kemaafan dan sebagainya kan. Ada dulu satu ketika dulu viralkan tentang negara Malaysia ke negara luar ya, memburukkan negara Malaysia. Dah terang lagi bersuluh. Tapi masih tak lucutkan kerakyatan dia kan. Bila mohon maaf, okey maafkan, tak lucutkan. Tapi sebenarnya dia dah dikira sebagai pengkhianat negara. Boleh dilucutkan. Ya. Kenapa jadi macam ni? Sebab pelucutan ini bukan suatu yang mudah. Bukannya kita kata, oh aku lucutkan kerakyatan kau. Tak begitu. PM tak boleh buat begitu. Bukan PM yang lucutkan. Ianya melalui proses mahkamah. Ya. Melalui proses mahkamah, perbicaraan. Kalau tak mohon kemaafan, tak mohon mengaku kesalahan dan sebagainya, dia akan dilucutkan lah. Tapi biasanya bila orang bersalah nak selamatkan diri akan buat permohonan maaf. Bila buat permohonan maaf akan dimaafkan dan tidak dilucutkan ke taraf kewarganegaraan. Ini yang berlaku sekarang ni kan. Yang berlaku sekarang ini. Sepatutnya boleh dilucutkan. Dan kalau dalam kerajaan Islam Turki Uthmaniyah, dia tak ada maaf, terus bunuh terus ya, hukuman pancung terus bagi seorang pengkhianat negara ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ini 2.6.2 kebebasan asasi. Okey, bila kita belajar tentang perlembagaan ni sebenarnya sebab tu madam belum nak bagi tugas untuk presentation kan. Belum nak bagi lagi sebab tajuk perlembagaan ni dia agak teknikal sikit. Jadi saya tak nak nanti awak ada buat kesilapan. Nanti kalau tajuknya lebih mudah sikit, contohnya tajuk 4 tu kan, baru saya nak bagi
awak buat presentation Okey. Pen saya boleh nampak kan? Boleh kan? Boleh. Boleh, Okey. madam. Kita sambung dengan kebebasan asasi dalam peruntukan perlembagaan Tanah Melayu juga ada memperuntukkan tentang kebebasan asasi manusia. Okey. Dalam kurungan 5P5 hingga 13, maksudnya dalam perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Malaysia. Okey, yang pertama tentang kebebasan diri. Apa maksud kebebasan diri? Kita ambil contoh kebebasan diri. Tiada warga negara boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Contoh, kalau dia ditangkap dan disyakilah mengedar dadah katalah sini dia disyaki ditangkap oleh polis kerana mengedar dadah dan dengan dia polis dapat bukti ada beberapa gram dadah dengan dia sebab dia mengedar dadah jadi dia tidak akan dijatuhi hukuman bersalah sehingga ia dibuktikan bersalah. Okey. Jadi apa yang polis boleh buat untuk menjalankan siasatan, polis boleh keluarkan satu perintah mahkamah yang diberi nama reman. Ini nama dia. Perintah reman. Dalam buku teks tak ada tu. Perintah reman. Apa pantut perintah reman? Mengeluarkan satu perintah arahan mahkamah membolehkan polis menahan mereka yang ditangkap tu dalam lock-up dalam masa 14 hari untuk membolehkan siasatan dijalankan. Itu maksudnya reman, perintah reman supaya siasatan boleh dijalankan. Kalau kita lepaskan dia macam mana nak jalankan siasatan kan? Jadi polis tak boleh suka-suka hati masuk dalam lock-up, dia kena ada perintah reman, tahanan reman. Okey. Jika seseorang warga negara itu ditangkap dengan tidak mengikut undang-undang, dia boleh memohon habeas corpus. Yang ni, habeas corpus. Tak ada kat sini ya. Okey, itu ada dalam buku teks. Habeas corpus. Ejaan dia macam ni. Okey, saya tulis sini tak ada kan. H A B E A S. Habis. Ini istilah undang-undang ni sebenarnya. Kalau siapa yang suka nanti nak sambung bahagian undang-undang, kena tahulah semua kan istilah ni kan. Okey, habeas corpus. Ni istilah dia. Ni tak ada dekat dalam slide ni tapi ada dalam buku teks Okey, habeas corpus tu maksudnya dia buat penangkapan tanpa mengikut undang-undang. Contohlah polis tangkap dia. Tahan dia sebulan dalam penjara kan, dalam lock-up kita panggil kan. Tapi tak ada tahanan reman, tak ada perintah reman daripada magistrate, daripada mahkamah. Salah tu dari segi undang-undang, itu dikatakan habeas corpus. Dia boleh memohon habeas corpus daripada mahkamah untuk membebaskan dirinya. Itu maksud habeas corpus. Saya ulang sekali lagi, habeas corpus maksudnya penangkapan tanpa mengikut undang-undang. Penangkapan tanpa mengikut undang-undang. Contohlah awak naik motosikal kan, yang lelaki kan. Naik motosikal, lepak dekat tepi simpang kan, awak isap rokok. Tiba-tiba datang polis, terus gari awak. Bawa awak pergi lock up dekat balai polis Teluk kan. Kenapa pula ni kena tangkap? Dia kata sebab awak disyaki mengedar pil ekstasi contohnya kan. Ditangkap awak, disumbat awak dalam lock up sampai 1 minggu. Jadi awak ada hak untuk memohon habeas corpus, perintah mahkamah untuk membebaskan diri kerana awak ditahan tanpa arahan undang-undang. Ini satu kelebihan kepada rakyat Malaysia sebab setiap orang dilindungi oleh undang-undang Okey, sampai kat situ faham? Faham? Boleh? Kita sambung Sambung seterusnya.
Yang 2.6.2.2 pengabdian atau kerja paksa. Okey, dalam undang-undang juga melarang seseorang dijadikan abdi. Kalau masa satu ketika dahulu kan, zaman kerajaan Turki Uthmaniyah pun ada lagi aktiviti penjualan hamba ni. Dan dalam istana pun ada banyak hamba-hamba. Dan hamba-hamba perempuan sebenarnya yang diperolehi, yang dimiliki oleh sultan sebenarnya bila dibawa masuk ke istana, ianya boleh menjadi isteri atau kita panggil gundik ya. Dalam harem, kita panggil harem, dia harem kan, kawasan istana, kawasan yang larangan harem ya. Semua wanita je dekat harem tu, dan semua harem dan ahli-ahli perempuan dalam tu, gundik-gundik tu orang tak boleh kacau, itu raja, dimiliki oleh raja ya. Okey, itu maksud dia hamba. Hamba ni boleh didapati secara percuma atau boleh didapati secara beli ya. Dia beli hamba tu daripada orang yang menjual. Itu zaman Kesultanan Turki Uthmaniyah dulu masih ada. Tapi sejak kita merdeka, kita tak ada hamba lagi. Kita dilarang sama keras dalam perlembagaan untuk memiliki hamba. Dan kalau kita ada orang gaji kat rumah, orang gaji yang maid yang bekerja dengan kita tu, itu bukan hamba. Kenapa? Sebab kita bayar perkhidmatan dia untuk bekerja di rumah. Okey? Itu bukan kategori hamba. Ya? Dan di situ kita lihat ada perkataan kerja paksa. Okey, kerja paksa ni adalah kerja tanpa upah, tanpa gaji. Seseorang yang didapati bekerja tanpa gaji ataupun kanak-kanak. Baru-baru ni Amerika Syarikat dia ban ya, dia ban syarikat saji. Saji syarikat apa? Apa yang mengeluarkan minyak saji semua tu, kelapa sawit. FGV, syarikat FGV ya. Itu syarikat yang Delima Oils yang mengeluarkan minyak masak, saji, produk keluaran FGV lah ya. Dia ban, syarikat dia ban, dia larang import ya produk FGV, katanya kerana Malaysia mengamalkan kerja paksa. Ni satu orang kata fitnah yang besar kan. Fitnah yang besar. Malaysia mengamalkan kerja paksa terutama dalam syarikat FGV. Ya, kerja paksa, dan ada lagi tambahan dia. Memaksa kanak-kanak di bawah umur untuk bekerja. Apa yang berlaku sekarang ni saya pun tak pasti, tapi ianya berlaku pada tahun lepas. Bukan satu ketika dulu, tahun lepas. Syarikat FGV di-ban. Jadi apa akhirnya kesannya pada pendapatan syarikat dan juga pendapatan negara lah, sebab kita bergantung kepada penjualan minyak kelapa sawit kan, minyak kelapa sawit jadi kalau kita lihat secara rasional ataupun logiknya, kenapa Amerika Syarikat ban minyak sawit dari Malaysia, dia nak galakkan rakyat dia yang berjumlah bilion tu bertukar dari minyak kelapa sawit kepada minyak zaitun ya, bertukar kepada minyak soya, sebab Amerika Syarikat juga pengeluar minyak soya ya. Jadi kalau dia dapat stok, dia dapat menjimatkan pengeluaran wang keluar ya, dan meningkatkan industri dalam negara dia. Industri dalam negara dia. Ini bagi saya ini adalah satu tindakan yang dia berani. Sebab apa dia berani? Dia kuasa besar. Kita ni orang kecil ni terkesan dengan tindakan dia. Tapi apa yang berlaku selepasnya saya belum dapat jawapan lagi ya, sebab dia bergantung kepada Menteri Perdagangan Luar Negeri, bagaimana mereka menjalinkan hubungan dengan kerajaan Amerika atas kerjasama ya, hubungan baik secara bilateral atau multilateral, kita kena tengok balik lepas tu kan. Okey, jadi isu ni nampak macam mudah kan, kerja paksa, pengabdian, tapi sebenarnya ianya boleh menjadi isu besar apabila ada orang luar yang mendakwa kita Malaysia yang dah merdeka dah 4 tahun kan merdeka ya, masih mengamalkan kerja paksa dan juga buruh kanak-kanak kan. Ni satu yang kalau kata tak masuk akal lah kan, saja nak burukkan Malaysia. Okey. Tengok yang seterusnya, perlindungan daripada undang-undang jenayah
berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang. Okey, apa maksud dia ni? Ini bahasa ni juga ni. Bahasa undang-undang juga ni. Kan? Maksudnya seseorang itu apabila telah dijatuhkan hukuman bersalah, okey, dia tidak boleh memohon untuk perbicaraan berulang. Maksudnya katalah awak dijatuhi oleh mahkamah seksyen merompak, melakukan rompakan. Okey, awak telah membayar denda dan juga telah pun menjalani hukuman penjara katalah 2 tahun, ya, sebab kalau merompak yang kecil-kecilan contohnya di bawah 10,000 itu di bawah bidang kuasa mahkamah seksyen saja kan, tak perlu mahkamah tinggi. Jadi awak nak bersihkan nama awak dan awak nak mohon awak dibicarakan semula. Jawapannya tak boleh. Itu perbicaraan berulang di sini. Tidak boleh. Dengan syarat ada awak mohon kepada mahkamah yang lebih tinggi, contohnya awak mohon kepada mahkamah tinggi untuk mengulang semula perbicaraan untuk membersihkan nama awak kan. Jawapannya dibenarkan. Okay, faham? Dibenarkan perbicaraan berulang. Sekiranya awak memohon perbicaraan itu dilakukan semula di mahkamah yang lebih tinggi. Maksudnya mahkamah tinggi akan membatalkan kes di mahkamah rendah dan awak akan mohon perbicaraan semula. Boleh? Okey, faham? Itu maksudnya perbicaraan berulang, ya. Tapi secara lateralnya awak tidak boleh membuat perbicaraan berulang, ya, jika telah dijatuhi sesuatu hukuman kecuali merujuk semula kepada mahkamah yang lebih tinggi. Okey, dan seterusnya semua orang sama rata dari sisi undang-undang. Sama rata untuk apa? Mendapat pendidikan. Sama rata untuk mendapat mencari harta. Sama rata dalam mendapat hak mendapatkan kesihatan. Ya, sebab tu kalau kita tengok pemberian vaksin sekarang kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira golongan dia B40 ke, golongan dia M40 ke, golongan dia T20 ke, ya, semua dapat vaksin tanpa membayar, ya, kos. Jadi kalau ada mungkin orang kampung yang tak tahu, tak belajar kan, dia kata, oh kenapa nenek kena bayar tadi RM10 ambil vaksin. Tu salah tu. Awak boleh ambil tindakan tu kan. Tak boleh. Vaksin adalah percuma kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira status dia. Jadi itu maksudnya sama rata. Semua rakyat Malaysia sama rata di sisi undang-undang. Ya. Okey. Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Okey. Maksudnya ketika awak didapati bersalah, okey, apa juga mahkamah, awak tidak boleh dibuang negeri. Tapi kalau satu masa dahulu, bawah pemerintahan sultan-sultan terdahulu, termasuklah Sultan Melaka, Sultan Kerajaan Majapahit, Sriwijaya zaman dulu, ya, saya cerita zaman dulu. Ini adalah buang negeri ni adalah satu daripada hukuman yang dikenakan. Ya. Hukuman yang dikenakan, beratlah hukuman ni. Awak tak boleh berpijak di tanah yang sama. Contohlah ni Metos kan. Puteri Gunung Ledang kan disumpah oleh Sultan apa last kali tu, Mansur Shah kan. Ya? Mansur Shah kata tak boleh berpijak di bumi yang sama. Jika kau berpijak di bumi bersama, engkau akan muntah darah. Ya? Itu satu sumpahan dia. Dan dia kena berada di atas puncak Gunung Ledang. Ya, itu legenda kan, legenda Puteri Gunung Ledang ya, dengan Hantuah kan. Itu maksudnya exile, dia dibuang negeri. Dan kebebasan bergerak maksudnya semua orang boleh bergerak lah daripada satu negeri ke negeri yang lain ya. Boleh bergerak ke luar negara. Okey, kalau tak ada pandemik lah. Sebab sekarang kita patuh kepada SOP. Pergerakan tu adalah di bawah SOP ya, MKN, Majlis Keselamatan Negara ya. Okey, seterusnya kebebasan bercakap. Yang ini sensitif sikit ni bila bercakap, berhimpun
dan menubuhkan persatuan. Ada 3 benda besar kat sini. Satu bercakap, ya. Lepas tu berhimpun, ya. Apa maksud bercakap berhimpun, dan yang ketiga menubuhkan persatuan. Ini ada 3 benda besar ni kat sini ni. Penting ni kan. Okey, bagaimana yang dikatakan kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Setiap orang boleh buat ni perkara ni, bercakap, tapi bercakap tidak yang menimbulkan fitnah. Ya, contohnya kalau awak zaman sekarang ni zaman digitalization kan, orang tak payah bercakap, orang petik jari je. Okey, sebarkan viral macam-macam lah. Ramai yang kata kena suntik vaksin besok mati. Suntik vaksin besok tak sampai besok, malangkang dah mati dah, ya, kesan dari vaksin. Ini yang dikatakan kebebasan bercakap ni. Ya, yang salah, ya. Kalau bercakap ni boleh diambil tindakan oleh kerajaan. Walaupun awak boleh bercakap, menyampaikan idea dan sebagainya. Tapi jika ideanya menimbulkan propaganda, huru-hara, awak boleh didakwa oleh bawah akta SKMM. Ya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Boleh diambil tindakan oleh polis juga. Ya. Okey, berhimpun. Bila kata berhimpun dekat sini, okey. Boleh tak kita berhimpun kalau kita ada kenduri kahwin, sambutan hari jadi, ini kita bercakap tentang kalau tak ada pandemik. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Berhimpun? Boleh. Okey, tapi kalau kita berhimpun, kita nak bercakap tentang katalah kita nak bercakap tentang kita dah dekat nak pilihan raya lah ni kan. Awak ni parti X. Awak nak bercakap tentang parti X, undilah parti X kan, parti sabun lah kata, nak undi parti sabun, kenapa? Nanti kalau undi parti sabun, awak dapat sabun percuma sepanjang hayat. Awak nak undi, nak berhimpun, nak bercakap, awak panggil lah, awak bagi hand out semua kan, orang datang, dalam 1,000 orang datang. Awak bersalah ke tidak bersalah? Bersalah ke tidak? Awak himpunkan orang ramai, awak bercakap, awak meraih undi, lebih-lebih lagi cakap tentang perkara-perkara yang berunsur subversif ataupun propaganda. Ya? Jawapan dia salah, tak boleh berhimpun. Kalau nak berhimpun ramai macam tu, awak kena mohon permit dengan polis, ya. Ni nama dia. Nama dia Akta 2012. Okey. Dan lagi satu ada akta, ini akta untuk berhimpun ya. Akta Polis 1967. Okey, akta Polis 1967. Maksudnya awak kena pergi ke balai polis memohon permit untuk mengadakan perhimpunan. Kalau diluluskan dan baru boleh. Baru-baru ni kalau awak seorang yang peka, alert kepada isu semasa kan, 3 tahun lepas lah ya, 3-4 tahun lepas, ada perhimpunan bersih di Kuala Lumpur, pakai baju kuning semua kan, perhimpunan bersih. Mereka yang ditangkap di bawah perhimpunan bersih tu boleh dikenakan tindakan tata tertib jika di kaki tangan kerajaan. Dan kalau dia individu, dia boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 per orang dan juga ataupun kedua-dua sekali dengan hukuman penjara. Jangan suka-suka hadir perhimpunan haram ya. Kita tak tahu. Contohnya perhimpunan oleh NGO biasanya. Perhimpunan NGO ya, perhimpunan transgender, lesbian, gay ya. Diadakan di Malaysia kan. Awak pun konon nak tengoklah apa yang berlaku tu, awak pun join. Sekali awak tertangkap. Mampus awak kena bayar RM10,000 kan. Kerana perhimpunan tersebut tidak diluluskan oleh polis di bawah Akta 2012 dan Akta 1967, Akta Polis. Ya, tak boleh. Ya. Okay, another one dekat sini. Ini juga sangat sensitif ya. Bila kita kata kita tubuhkan persatuan dan persatuan yang kita tubuhkan itu mestilah didaftarkan oleh ROS. Okey, ROS. Bukan nama saya ni, ROS. Nama dia bukan ROS. ROS. Apa dia ROS? ROS adalah Suruhanjaya Pertubuhan
pendaftaran persatuan ataupun bahasa Melayu dia ada JPPM. JPPM, Suruhanjaya Pertubuhan Pendaftaran Pertubuhan Suruhanjaya Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. JPPM. Nampak kan? JPPM ataupun ROS, ya. Ini merujuk kepada ni lah ni. Jadi, penubuhan persatuan ni kan. Kalau kita nak tubuhkan persatuan, kita kena ada pendaftaran dengan ROS ataupun JPPM. Diluluskan, barulah pertubuhan kita tu menjadi sah di sisi undang-undang. Tetapinya, ironinya, ya, bila saya suka baca-baca, kadang saya ambil tahu apa yang berlaku sekeliling kita kan. Sejak kita merdeka kan, sampai sekarang ni, beribu kita panggil ni Primation Center. Primation. Tahu Primation? Primation, tahu Primation? Tak tahu? Awak tak tahu apa-apa? Tahu kata buang tempurung je? Cari ya, aktiviti Primation. Primation ni adalah satu aktiviti yang mengagungkan Dajjal. Dia masih ya. Dajjal. Ya. Banyak ditubuhkan di Malaysia, center-center dia. Kat Putrajaya pun ada. Ya. Bagaimana ianya boleh ditubuhkan dan mendapat kelulusan JPPM, Akta Pertubuhan ya. Saya pun tak tahulah ni macam mana kan. Kalau nak dibuat kajian kena lebih mendalam lagi lah yang ni kan. Tapi banyaklah center-center primation yang ditubuhkan di Malaysia dengan tujuan aktiviti primation. Dah jelas terang lagi bersuluh. Primation ni memang bercanggah habis dengan agama Islam. Ya, dia bukan mengenepikan Tuhan tapi mengagungkan syaitan. Mengagungkan syaitan yang rajin sangat Tuhan dia, Dajjal. Ya, tapi banyak center-center rumah-rumah primation yang ditubuhkan Malaysia. Awak boleh cari. Malahan kadang-kadang kita tengok logo-logo yang ada kan di Malaysia pun melambangkan primation. Awak bacalah tentang primation. FREMASSON, Primation di Malaysia. Dan kalau awak baca, penubuhan primation tu bukan hanya kini, zaman global ni sekarang dah makin banyak. Tapi sejak zaman kita merdeka lagi, primation tu dah ada. Dan kalau kita selidik balik sejarah, kenapa ada? Sebab of course lah kita dia bekas tanah jajahan Inggeris. Ya? Jadi apa yang baik dia bawa, apa yang buruk pun dibawa sekali. Dan kita orang Melayu ni suka meniru. Kita tiru apa yang buruk. Kalau kita tak ada ilmu akhirat tak ada, ilmu dunia pun kita tak belajar, sejarah pun kita tak minat, so kita ikutlah yang buruk. Sebagai contoh apa? Awak tengok TikTok. TikTok menjadi kegilaan pemuda-pemudi orang Melayu, orang Islam. Ya? Menjadi kegilaan. Buat apa? Just menari-menari depan kamera dengan muzik, masukkan TikTok, masuk dalam FB. Suka orang puji. Oh bagusnya, cantiknya, TikTok lah, mantul lah apa semua kan. Tapi sebenarnya TikTok, awak masuk TikTok tu, awak mengayakan orang pelopor dia, pengasas dia dekat China. Sedangkan Amerika sendiri dia nak ban TikTok. Kenapa? Dia tak nak TikTok, syarikat TikTok yang berasal dari China tu, founder dari China tu menjadi lebih kaya dari dia. TikTok tu syarikat yang kaya tau. Sebab apa kaya? Dia menjadi kegilaan pemuda-pemudi. Sejak awak masuk aplikasi dia, awak memberi kekayaan kepada dia. Ya? Lebih baik awak subscribe saya punya YouTube. Lagi bermanfaat. Betul tak? Hello? Betul. Betul tu. Tak payah masuk TikTok. Saya cakap ni hakikat ni. Okay. Alright. So kita pergi kepada seterusnya yang ni. Kebebasan beragama. Okey, kebebasan beragama. Dalam Perlembagaan Malaysia ada menyebut tentang kebebasan beragama. Yes, betul. Agama kita adalah agama Islam, agama rasmi. Namun begitu agama lain boleh diamalkan di tanah Melayu. Tidak ada larangan. Ya, itu telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Tetapi jika terdapat, kita panggil mubalih lah, mubalih kan. Mubalih maksudnya kata mubalih Kristian.
Dia menyebarkan agama dalam kalangan orang Islam. Boleh tak? Mubalik Kristian menyebar agama dalam kalangan orang Islam. Boleh tak? Tak Dilarang boleh. tak dalam perlembagaan? Ha? Tak Tidak boleh. dibenarkan. Tidak dibenarkan, ya. Itu ada dalam perlembagaan dan juga ada dalam apa nama tu, undang-undang syariah, ya. Bahkan kalau orang Melayu murtad pun, orang Islam murtad pun, ya, Jabatan Agama Islam akan cari orang ni. Contoh Sajat baru ni itu kata apa? Saya kalau macam ni JKM layan saya kan, saya nak murtad, dia kata. Kan? Murtad maksudnya keluar dari Islam. Dia tak boleh just declare saya nak murtad. Kita kena sahkan dulu, bawa pergi mahkamah dulu, betul ke dia murtad? Ya? Kalau dia betul murtad, baru kita akan keluarkan satu surat dia dah keluar daripada agama Islam. Tapi biasanya kita cuba selamatkan. Sebab apa? Selagi orang tu berpegang kepada tauhid, ya, keesaan kepada Allah, Allah itu satu. Kalau banyak mana sekalipun dosa dia masuk neraka berapa puluh tahun sekalipun, akhirnya setelah dosanya dicuci oleh api neraka, Allah janjikan kepada seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad, dia akan dimasukkan ke syurga. Tapi nak ke awak duduk lama kat neraka berpuluh tahun? Ya? Cuba ambil tangan tu, letak dekat api, tengok macam mana sikit. Sedangkan api kat neraka tu 70 kali ganda lebih panas daripada api kat dunia, kan? Dah jadi gosong semua dah kan, hitam legam semua, baru nak pergi masuk syurga. Awak dengar cerita ustaz tentang orang terakhir yang merangkak dari neraka nak masuk ke syurga. Mungkin yang inilah, ya, yang tak ada, yang dia berpegang kepada, dia percaya kepada Allah itu satu, tapi dia tidak menunjukkan dia seorang Islam. Itu maksud dia, kan? Dia bercakap, contoh pengusaha kosmetik, ada kosmetik apa saya tak nak sebut lah, nanti dia produk dia laris pula kan. Dia kata, aku tak say nak semaya buat gapo ni, semaya aku tak semaya. Macam asing buku tambuh kan, tak semaya. Ini tengok, kena ini kan. Ini kalau kita tengok dari segi akidah dia, walaupun dia cakap, abang tak semaya buat gapo semaya ni. Orang lah ni tak semaya dah. Orang buat gapo je. Orang buat live. Tu pernah kalau orang yang pelajar yang peka, tahulah siapa yang saya masukkan tu kan. Sebenarnya walaupun dia hanya cakap-cakap saja, sebenarnya sangat bahaya. Akidah dia boleh menjejaskan akidah dia sebenarnya kan. Okey. Jadi agama lain boleh diamalkan, tetapi mubalik agama lain tu tak boleh menyebarkan agama dia kepada penganut agama Islam, tak boleh, ya. Okey, last one ialah hak berkenaan dengan pendidikan dan juga memiliki harta. Yang ni mudahlah. Semua orang boleh mendapat pendidikan yang sama secara percuma dan juga semua orang boleh memiliki harta. Tetapi hakikatnya sebagai seorang pelajar tingkatan 6 pra-universiti kan, awak kena belajar hakikat tersurat dan tersirat. Okey, kenapa hakikat tersurat tersirat? Kita tengok sekarang, ekonomi kita adalah ekonomi kapitalis. Kita bukan ekonomi liberal, kita bukan ekonomi berasaskan Islam seperti zaman Nabi Muhammad SAW dulu kan. Ekonomi kita ekonomi berasaskan duit, keuntungan kan. Siapa yang ada duit, siapa yang ada aset yang banyak, equity yang banyak, boleh buat duit. Siapa yang miskin, dia susah nak cari duit, tetaplah miskin kan. Kecuali kalau kita tengok tu Datuk Ali Shukri, dia dulu memang miskin tapi dia berusaha dari bawah. Pendidikan pun tak ada tapi dia berusaha dari bawah. Sama juga dengan Alibaba.com. Dulu dia miskin, seorang guru bahasa Inggeris, dari nak pergi interview, nak dapatkan jawatan guru pun tak dapat, tak pandai bahasa Inggeris. Dan interview, hantar proposal dekat bank nak dapatkan pinjaman untuk buat bisnes, proposalnya dicampak saja kan oleh bank kan, sebab dia orang miskin. Tetapi sebab dia tidak putus asa, berusaha dan terus berusaha kan. Berbanding dengan orang yang kaya, golongan per capita kita panggil, golongan yang ada duit kan, dia gunakan duit. Okey, dia gunakan duit. Contohnya kita kata syarikat sosial kan, syarikat sosial
contohnya saya kat Jepun lah, yang awak suka pergi kat Family Mart semua tu kan. Family Mart lah, apa benda Mart tu bukan orang Malaysia punya. Family Mart tu Jepun punya. Dia syarikat besar. Dia buat satu syarikat korporat bahagian pemakanan yang panggil syarikat Sogo Sosha. Okay, dia laburkan duit dia, okay, dalam industri pemakanan. Dia buka kedai merata-rata dalam Malaysia ni. Kat Banting Baru, kat rumah saya ni pun ada juga ni Family Mart. Masa sebelum buka Family Mart itu tak ada orang pun pergi kat situ. Tapi bila Family Mart buka, aduh ramai je orang datang. Orang kata macam lalat, bukan lalat, semut menggurung gula. Macam itulah kan. Apa maksudnya kat sini? Maksudnya dia ada duit. Bila orang ada duit, dia boleh buat duit lagi banyak. Sama juga dengan syarikat, contohnya apa, syarikat penghantaran makanan, Food Panda lah, apa AirAsia Food lah kan sekarang. AirAsia kapal terbang tak jalan, dia buat satu bisnes baru, bisnes penghantaran makanan juga. Tapi tak sampai kat Banting lah. Dia boleh jadi kaya, kenapa? Dia ada duit. Itu yang kata golongan capital. Golongan yang ada capital, ada aset, boleh buat duit dengan duit. Jadi ada tak larangan oleh perlembagaan dekat sini? Tak ada. Sebab kita bukan ekonomi komunis, ekonomi sosialis. Kalau negara komunis dia larang. Kita ekonomi more to capitalist. Ekonomi kapitalis, you ada aset, you kaut lah banyak mana kekayaan yang you nak, kan? Tapi you bayar cukai. Kadang-kadang orang kaya pun ada juga yang adalah cara bagaimana nak escape cukai kan. Ini pandangan peribadi, bukan saya memfitnah, tidak, saya tak sebut siapa-siapa kan. Jadi kalau yang ada kesedaran kenegaraan, patriotik yang tinggi, dia tak lari cukai lah, dia bayar. Ya, sedangkan pekerja kaki tangan kerajaan, contohnya saya kan, saya bayar cukai setahun RM10,000. Cukai untuk gaji saya, sebab dia tengok gaji, lagi banyak gaji, lagi banyaklah cukai. Dalam masa setahun kan, cukai saya RM10,000 saya bayar setahun. Tiap bulan tolak, lah kumpulkan setahun RM10,000 sebab dia tengok income kita mencecah RM100,000 lebih setahun. Banyak tu lah kita kena bayar. Ya. Jadi kalau gaji kecil mungkin RM3,000, RM4,000, ya, tak kenalah cukai yang banyak. Dia tengok berapa banyak cukai yang kita dapat, berapa banyak income yang kita dapat, dan banyaklah cukai yang kita kena bayar. Tapi itu adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kita wajib bayar cukai dan kita kena bayar. Walaupun banyak cukai kita kena bayar, kan? Okay. Alright. So hari ini kita akan berhenti sampai peruntukan utama dalam perlembagaan. Okay. Saya rasa saya dah jelaskan semua dekat sini. Memang dia agak teknikal sikit bila kita pergi kepada peruntukan utama. Tapi ini saya terangkan secara mudah lah supaya awak senang nak ingat ya. Okay. Dan seterusnya saya nak tunjukkan yang tadi yang saya janji dengan awak tadi tu, macam mana nak buat analisis. Okay, nak buat analisis. Yang saya bagi tajuk tu lah kan. Okay. Saya stop yang ni dulu. Yang ni dalam masa 5 minit je, sekejap je. Saya tahu awak dah lapar kan. Saya pun belum makan. Okay. Okay, yang ni. Okay. Ini soalan dia yang saya bagi itu kan. Betul kan? Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Usaha-usaha perlu dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan mereka. Okey, yang saya bagi ni adalah contoh karangan oleh calon. Okey, calon SDPM. Apa yang madam nak awak buat ialah awak analisis soalan ini, kemudian masukkan dalam borang analisis yang madam dah bagi. Okey. Okey, contoh yang kena analisis, contoh dekat sini. Tengok madam dah buat ni. Okey, apa isu dia? Kurang semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Okey, apa kehendak soalan dia? Pertama, sebab kurang semangat patriotik,
Kehendak yang kedua ialah usaha-usaha menyuburkan semangat patriotik. Ada 2 kehendak soalan dan skemanya adalah 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Ini skema dia. Yang ini masuk dalam analisis. Okey. Yang ada dalam jadual yang Madam tunjuk yang bahagian pertama tu. Okey. Kemudian, okey, yang ini, awak nampak yang Madam tunjukkan ini adalah intro. Okey, masukkanlah dalam intro, dalam pengenalan. Okey. Kemudian kita tengok yang pertama, perenggan kedua. Faktor yang menyebabkan generasi muda kurang bersemangat patriotik ialah sikap tidak ambil tahu. Okey, yang ini nampak sebelah kiri sini, ini ada idea. Idea 1. Berapa markah dia dapat? 1. Kenapa? Idea dia menjadi ayat yang pertama. Okey, apa idea dia? Faktor kurang semangat patriotik ialah sikap tidak ambil tahu. Okey, seterusnya. Hal ini kerana generasi muda masa kini sibuk mengikuti arus pemodenan sehingga terlupa tentang sejarah negara. Oleh hal yang demikian, semangat cinta akan negara amat kurang dalam diri generasi muda. Okey, saya buat S1, H2. Maksudnya ini adalah huraian 1, huraian 2. Okey, awak boleh masukkan dalam ruang S1 dan H2. Kalau H3 tak ada, tak payahlah masukkan. Ada H, maksudnya dia buat, calon ini hanya buat H1 dan H2. Begitu juga yang seterusnya, sampailah habis. Okey, sampai habis. Contohnya kesimpulan, rumusan. Okey, masukkan bahagian rumusan. Okey? Okey. Yang mana satu yang Madam suruh? Okey, Madam tunjukkan sekarang. Okey. Okey, analisis ya, analisis. Okey. Okey, yang ni. Yang ni. Okey, ni last ya sebelum kita tamatkan kelas. Yang ni. Alright, yang ni. Okey. Ini soalan. Okey, salin soalan dia. Lepas tu buatkan analisis. Okey, macam tadi yang Madam bincang tadi. Masukkan. Kemudian masukkan bahagian pengenalan esei. Masukkan. Okey, sebab tadi kita punya esei tadi soalannya, skemanya ialah 2 tambah 1 atau 3 tambah 2. Okey, sini Madam letak 4. Okey, kerana apa? Madam galakkan awak buat 4. Okey, 3 tambah 3 pun boleh, 4 tambah 3 pun boleh, 3 tambah 4 pun boleh. Tak ada masalah. Tapi skemanya dia stagnan, dia macam tu. 2 tambah 3, 3 tambah 2. Kenapa? Sebab kita nak ada 5 idea utama. Tapi kalau kita nak buat lebih, tak ada masalah. Ya. Kalau dalam jawapan calon tu ada 2 sahaja faktor generasi muda kurang patriotik, letak 2 sahajalah. Okey? Kemudian kalau calon tu tadi jawab usaha yang perlu dilakukan ada 3, letak 3. Kalau usahanya 2 sahaja, letak 2. Dan letakkan penutupnya. Dan apa ayatnya? S1, H2. Kalau S3 tak ada, biarkan kosong. Okey, ada soalan? Ramai yang tak buat ni, saya percaya sebab ada yang bertanya tu kan malam tadi kan saya tak jawab lagi. Jadi saya jawab sekarang. Jadi semua pelajar buat ni semula dan saya nak tengok besok. Sebelum kita pergi kepada tajuk baru, besok kita akan pergi pada tajuk kita sebenarnya dah di hujung topik 3 dah kan, nak masuk topik 4 dah. Kita akan pergi besok kepada pembahagian kuasa perundangan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan kepentingan perlembagaan. Lepas tu habis dah topik 3. Yang tu tak lama, sekejap je, mungkin dalam 30 minit dan kita teruskan. Saya nak check awak buat yang ni ya, betul ke tidak awak buat esok. Boleh? Madam, nak kena hantar dalam grup tele ke? Grup tele tu sebab saya nak pastikan semua orang buat. Tapi masa presentation besok saya panggil nama. Ada soalan lain? Hari ni 32 je datang, mana lagi yang lain?
Okey, saya belum stop recording. Saya stop recording kejap. Nanti kan semua masuk kan? Okey.